Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya ingin bercakap tentang satu jenis perbelanjaan yang kita panggil sebagai caruman KWSP. Caruman KWSP. KWSP bermaksud kumpulan wang simpanan pekerja. Baiklah, kalau saya menerangkan sedikit tentang KWSP. KWSP ialah sebuah badan yang ditubuhkan di bawah Akta KWSP, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, yang mana bertujuan untuk mengumpul dana bagi tujuan persaraan untuk para pekerja yang bekerja di Malaysia. Bagaimana wang itu dikumpulkan? Ianya ialah daripada caruman ataupun bayaran yang dibuat oleh para pekerja dari daripada gaji yang mereka terima setiap bulan. Setiap pekerja di Malaysia sebenarnya adalah wajib untuk membayar KWSP. Baik, di dalam KWSP terdapat dua jenis, dua bentuk caruman. Pertama ialah apa yang kita panggil sebagai caruman pekerja. Caruman pekerja, dan satu lagi ialah caruman majikan. Apa yang dimaksudkan dengan caruman pekerja ialah bayaran yang dibayar oleh pekerja kepada kumpulan wang simpanan pekerja. Wang ini dibayar daripada gaji mereka selalunya. Misalnya, jikalau seseorang pekerja itu menerima gaji sebanyak RM10,000, maka 11% daripada gaji yang diterima oleh pekerja tersebut, 11% daripada RM10,000 bermaksud RM1,100. Jadi RM1,100 akan dipotong daripada gaji bulanan yang diterima oleh pekerja tersebut. Jadi gaji bersih yang diterima selepas ditolak caruman KWSP pekerja adalah sebanyak RM8,900, di mana RM1,100 ialah ditolak dan dibayarkan kepada kumpulan wang simpanan pekerja, dan ini dilakukan oleh pihak majikan. Satu lagi bentuk caruman ialah caruman KWSP majikan. Caruman majikan tidak ditolak daripada gaji bulanan yang diterima oleh pekerja. Caruman majikan dibayar di luar daripada gaji yang diterima oleh pekerja. Misalnya, dalam kes sebentar tadi, jikalau gaji bulanan adalah sebanyak RM10,000, maka tolakan daripada gaji ataupun caruman pekerja ialah RM1,100. Tetapi di luar daripada gaji yang diterima pekerja tadi, ada sumbangan sebanyak 12% misalnya daripada majikan. Ini bermaksud, jikalau gaji bulanan sebanyak RM10,000, maka RM1,200 akan dibayar oleh pihak majikan kepada KWSP. Ini bermaksud pihak majikan membayar dua bentuk caruman dan diberikan kepada KWSP. Yang pertama ialah caruman pekerja yang mana ditolak daripada gaji pekerja. Kedua adalah caruman daripada pihak majikan sendiri yang tidak ditolak daripada gaji pekerja. Dalam kes tadi, RM1,100 ditolak daripada gaji pekerja, iaitu caruman pekerja, dan satu lagi RM1,200, iaitu caruman majikan. Dan caruman majikan RM1,200 dan caruman pekerja RM1,100, jumlahnya RM2,300. Jumlah ini akan dibayar oleh pihak majikan kepada KWSP. Okey, baik. Jadi oleh sebab
perbelanjaan atau bayaran KWSP adalah sesuatu yang selalunya ada dalam setiap perniagaan, maka kita tentu berfikir bagaimana kita hendak mencatatkan caruman KWSP di dalam akaun perniagaan. Okey, selalunya di dalam selalunya amalan atau praktis akaun ialah gaji pekerja dicatatkan secara kasar di dalam akaun. Misalnya, jikalau gaji pekerja ialah RM10,000 dan terdapat tolakan KWSP sebanyak RM1,100, memanglah gaji bersih yang diterima pekerja ialah RM8,900. Tetapi di dalam akaun syarikat, di dalam akaun perniagaan, perbelanjaan gaji yang dicatatkan ialah sebanyak RM10,000. Kenapa amalan ini dilakukan oleh accountant? Kerana di dalam akaun kita membahagikan akaun mengikut persepsi perniagaan ataupun syarikat. Jadi tolakan seperti KWSP, perkeso pekerja dan juga potongan cukai pekerja sebenarnya adalah daripada bahagian gaji pekerja ataupun perbelanjaan pekerja sendiri, bukan perbelanjaan syarikat. Pihak syarikat atau pihak majikan hanya diwajibkan oleh kerajaan untuk bertindak memotong gaji majikan dan membayar jumlah tersebut kepada pihak kerajaan. Dalam perkataan lain, pihak majikan hanyalah menolong pihak kerajaan untuk mengambil bahagian tersebut daripada pekerja. Jadi oleh sebab ia adalah perbelanjaan pekerja, bukan perbelanjaan perniagaan atau syarikat, maka amalan akaun ialah caruman pekerja baik untuk KWSP, perkeso maupun potongan cukai, ketiga-tiganya adalah tidak digambarkan di dalam akaun perniagaan. Ia dah masuk di dalam perbelanjaan gaji. Tetapi berbeza pula dengan caruman majikan. Misalnya dalam kes tadi terdapat caruman majikan. Caruman majikan ialah yang di luar daripada gaji pekerja. Jadi caruman majikan adalah bukan dipotong daripada gaji pekerja. Oleh sebab itu, caruman majikan adalah perbelanjaan majikan atau perbelanjaan syarikat atau perbelanjaan perniagaan. Oleh sebab ia ialah perbelanjaan yang ditanggung oleh perniagaan, dia tak ditolak daripada gaji pekerja, dia adalah daripada majikan. Maka caruman KWSP majikan ialah perbelanjaan syarikat atau perbelanjaan perniagaan. Jadi selalunya dalam amalan akaun, di dalam akaun kita ada akaun gaji. Caruman gaji pekerja, caruman pekerja tidak ditunjukkan di dalam akaun syarikat, dia termasuk di dalam akaun gaji. Tetapi ada akaun yang kita panggil sebagai akaun KWSP, akaun perkeso. Akaun KWSP dan akaun perkeso adalah caruman bagi majikan. Tetapi terdapat juga segelintir atau sebahagian kecil, tidak banyak, orang yang tersalah membuat dalam mempraktikkan dalam amalan akaun ini. Misalnya misalnya dalam kes KWSP, caruman pekerja dan caruman majikan, kedua-duanya dianggap sebagai perbelanjaan KWSP. Ini adalah sebenarnya silap. Tapi ada juga yang melakukan begitu. Tapi ini hanyalah kes-kes yang kecil lah, di mana ia dilakukan oleh pihak-pihak accountant ataupun pekerja syarikat yang tidak mempunyai pengetahuan.
Baik, di sini saya di samping daripada aspek perakaunan ataupun amalan akaun, saya ingin mengupas dari segi percukaian, cukai perniagaan dan juga cukai pendapatan. Pertama, daripada perspektif ataupun daripada segi pekerja, gaji dipotong caruman pekerja, KWSP pekerja. Caruman KWSP pekerja adalah sebahagian daripada gaji yang diterima. Ataupun dengan kata lain, di dalam borang EA, bagi pekerja, mereka mengisytiharkan pendapatan adalah pendapatan gaji diisytiharkan melalui borang EA. Dan dalam borang EA, gaji kasar ditunjukkan. Jadi itu adalah pendapatan yang akan diisytiharkan kepada lembaga hasil dalam negeri. Jadi potongan KWSP yang dipotong setiap bulan itu akan dikumpulkan selama 1 tahun, dan kita sepatutnya boleh menuntut potongan daripada gaji apabila kita mengisytiharkan kepada lembaga hasil dalam negeri. Misalnya, jikalau ada gaji 1 tahun RM120,000, maka kita boleh tolak KWSP caruman pekerja yang dikumpulkan, yang dipotong daripada gaji sepanjang tahun tersebut. Dan jumlah potongan yang boleh ditolak daripada gaji pekerja apabila pekerja itu mengisytiharkan membuat isytihar e-filing ataupun isytiharkan pendapatan kepada LHDN adalah maksimumnya adalah sebanyak RM6,000 buat masa sekarang. Dengan kata lain, jikalau potongan KWSP bekerja melebihi RM6,000, hanya RM6,000 saja yang dibenarkan untuk ditolak daripada pendapatan gaji yang diisytiharkan kepada lembaga hasil. Di dalam potongan RM6,000 juga ada apa yang kita panggil sebagai potongan untuk tujuan insurans nyawa atau takaful. Kadang-kadang apabila dijumlahkan kedua-duanya, mungkin dah lebih daripada RM6,000. Jadi had maksimum yang boleh ditolak daripada pendapatan ialah hanya sebanyak RM6,000. Tetapi insurans ada banyak jenis insurans. Ada bentuk lain yang sebenarnya kita boleh tolak untuk insurans, tapi itu bukanlah sesuatu yang saya nak terangkan pada dalam penerangan ini. Okey, yang penting, oleh sebab penerangan ini saya tujukan khususnya kepada pihak peniaga, maka saya ingin menerangkan juga tentang perbelanjaan KWSP, iaitu caruman majikan. Caruman majikan ialah perbelanjaan perniagaan atau perbelanjaan syarikat. Maka persoalannya, adakah perbelanjaan KWSP boleh dipotong? Di dalam Akta Cukai Pendapatan terdapat satu seksyen, iaitu seksyen 39. Seksyen 39 adalah dia mengandungi semua jenis perbelanjaan yang tidak boleh ditolak cukai. Maknanya yang merugikan syarikat. Kalau kita berbelanja, kita tolak cukai, jadi kita boleh mengurangkan bayaran cukai. Tapi seksyen 39, semua perbelanjaan seksyen 39 tidak boleh ditolak cukai. Untuk pengetahuan anda, di dalam seksyen 39 terdapat caruman perbelanjaan KWSP atau caruman majikan. Dengan kata lain, caruman majikan termasuk di dalam apa yang kita tidak boleh tolak daripada pendapatan syarikat. Tetapi di dalam seksyen 39 sebenarnya perbelanjaan KWSP boleh ditolak cukai. Maknanya ia boleh digunakan untuk menolak cukai, mengurangkan cukai, tetapi ia terhad kepada 19% daripada gaji pekerja tersebut. Misalnya dalam kes tadi, jikalau pekerja mempunyai gaji sebanyak RM10,000, di mana RM1,100 adalah potongan caruman pekerja, selalunya potongan majikan adalah sekurang-kurangnya 12%.
Jadi dia sepatutnya caruman majikan 1,200. 1,200 tu boleh ditolak daripada cukai pendapatan perniagaan. Kerana mengikut Seksyen 39, had maksimum untuk menolak KWSP, caruman KWSP majikan adalah 19%. Jadi minimum adalah 12%. Jadi jikalau caruman ialah 12%, caruman majikan ialah 12%, maka ia masih lagi di bawah ceiling, di bawah 19%. Jadi sehingga 19%, katakan caruman majikan dinaikkan, sebenarnya pihak majikan atau pihak syarikat boleh membuat keputusan, berbincang dengan pekerja jikalau dia nak menaikkan caruman majikan, dan dia boleh menaikkan sampai ke 100%, 200%. Itu bergantung kepada syarikat. Tetapi apa yang boleh ditolak cukai hanyalah setakat 19%. Jikalau caruman majikan ditetapkan syarikat pada tahap 20%, hanya 19% saja yang boleh ditolak cukai. 1% lagi rugi sebab tidak boleh ditolak cukai. Satu lagi perkara yang perlu saya tegaskan di sini, di pihak pekerja, kita ada gaji. Gaji itu kita kena bayar anda kena bayar cukai. Pekerja perlu membayar cukai terhadap di atas gaji. Tetapi pekerja tidak perlu membayar cukai pendapatan atas caruman majikan. Misalnya jikalau katakan ada 12% caruman majikan, 12% tersebut tidak diisytiharkan dan dibayar cukai ke atasnya. Jadi jikalau katakan kita nak menaikkan gaji, selalunya bila kita menaikkan gaji, itu bermaksud kita menaikkan cukai untuk kita sendiri, untuk pekerja. Tetapi jikalau kenaikan tu kita buat dari segi caruman majikan, misalnya dulu adalah 12%, kemudian kita bincang dengan majikan, kita bincang dengan pekerja kita bincang dan kita tetapkan kenaikan ke atas caruman majikan sebanyak 19%, maka 19% pihak majikan boleh tolak daripada cukai perniagaan syarikat. Manakala di pihak pekerja 19% tadi caruman majikan, pekerja tidak perlu membayar cukai atas caruman majikan tersebut. Dan ini sebenarnya adalah satu strategi untuk mengurangkan pembayaran cukai.